Di kota Purba Samarkand, Uzbekistan, seorang gadis muda menjana pendapatan sekitar Rm700 sebulan melalui pekerjaannya sebagai jurujual cenderamata dan penghibur jalanan, namanya Jamila. Untuk menampung keluarga besarnya, seramai 7 orang, dia terpaksa terjun ke kancah mencari rezeki sejurus selepas tamat sekolah menengah, namun masa depannya tetap kelam. Kemudian, seorang lelaki Malaysia muncul dalam hidupnya seperti takdir. Pertemuan mereka hanya berlangsung selama 3 hari, tetapi tempoh singkat itu telah mengubah sepenuhnya hidup Jamila. Melawan tentangan hebat daripada ibu bapanya dan pandangan skeptikal dari orang sekeliling, Jamila berangkat ke Malaysia, sebuah negara yang jauh beribu-ribu kilometer. Apa yang dialaminya di Malaysia melangkaui segala bayangan. Dan setahun kemudian, mengapakah ibu bapanya menitiskan air mata di lapangan terbang ketika melawat Malaysia? Sekarang, mari kita mulakan kisah yang menyentuh hati ini bersama-sama. Sokongan Anda dengan mendaftar ke saluran ini, menyukai video, menghidupkan notifikasi, dan menjadi ahli adalah sumber motivasi yang besar bagi saya. Nama saya Jamila. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Samarkand, sebuah kota purba Uzbekistan. Keluarga saya adalah sebuah keluarga besar yang terdiri daripada 7 orang, termasuk ibu bapa dan adik-beradik saya. Untuk memastikan kami sekeluarga cukup makan dan pakai, tiada siapa yang dibenarkan berdiam diri. Saya terpaksa terjun ke kancah mencari rezeki sejurus selepas tamat sekolah menengah. Universiti adalah impian yang tidak pernah saya berani fikirkan. Apabila masih perlu risau tentang apa yang hendak dimakan esok, pelajaran adalah satu kemewahan. Pada siang hari, saya bekerja di sebuah kedai cenderamata kecil berhampiran dataran Registan, sebuah warisan budaya dunia. Tugas saya adalah menjual selendang sutra dan barangan tembikar buatan tangan kepada pelancong. Pemilik kedai sangat kedekut. Gaji bulanan saya hanyalah $150 bersamaan dengan kira-kira Rm700. Jumlah ini terlalu sedikit untuk menampung perbelanjaan sebuah keluarga besar. Oleh itu, saya terpaksa melakukan kerja sampingan pada waktu malam. Apabila matahari terbenam, saya keluar ke dataran monumen, tempat ramai pelancong berkumpul. Di sana, saya memakai pakaian tradisional Uzbekistan dan mempersembahkan lagu-lagu rakyat. Jumlah tip yang diberikan oleh pelancong hanyalah sekitar 100 hingga 200 som setiap hari. Malah, ada hari saya tidak menerima sebarang wang. Saya hanya pulang ke rumah selepas pukul 11 malam. Badan saya terasa letih, seperti mengangkut batu. Begitulah hari demi hari berlalu. Keadaan keluarga saya memang tidak berada. Ayah saya bekerja sebagai tukang batu di tapak pembinaan, tetapi pekerjaan tidak selalu ada. Pada hari hujan atau tiada projek, ayah terpaksa tinggal di rumah sepanjang hari. Setiap kali itu berlaku, bahu ayah saya kelihatan semakin berat. Ibu saya menun permaidani di rumah untuk menambah pendapatan. Duduk sepanjang hari menenun setiap helai benang menyebabkan belakang dan pergelangan tangannya sakit. Ibu sering mengurut belakang sambil merintih kesakitan. Di bawah saya, ada 4 orang adik-beradik, semuanya masih bersekolah. Adik perempuan kedua, Lila, 16 tahun, di tingkatan 5. Adik perempuan ketiga, Farida, 14 tahun, di tingkatan 3. Adik perempuan keempat, Jasmine, 12 tahun, dan adik lelaki bongsu, Amir, 9 tahun, semuanya pelajar sekolah rendah. Yuran sekolah, buku, dan pakaian seragam adalah perbelanjaan yang besar. Terutama setiap kali tahun ajaran baru bermula, seluruh keluarga saya terasa seperti dilanda ribut. Pernah sekali, Lila tidak mempunyai wang untuk membeli buku teks baru. Dia terpaksa meminjam buku daripada rakan dan berjaga semalaman untuk menyalinnya dengan tangan. Melihat adik saya tekun menulis setiap huruf dalam buku nota di bawah cahaya lampu larut malam, hati saya terasa sakit. Saya juga pernah melalui perasaan itu. Saya masih ingat ketika di sekolah menengah, kerana tidak mempunyai wang untuk membeli buku rujukan, saya terpaksa menyalin keseluruhan buku yang dipinjam dari perpustakaan dengan tangan. Paling sukar ialah pada musim sejuk. Musim sejuk di Samarkand lebih sejuk daripada yang disangka, suhu sering turun di bawah 0 darjah. Kerana tidak mampu membayar kos pemanas, seluruh keluarga saya terpaksa berkumpul dalam satu bilik. Kami menyelimuti diri dengan beberapa lapisan selimut tebal dan memanaskan satu sama lain dengan kehangatan badan.
Saya masih ingat dengan jelas malam-malam menggigil dalam kesejukan. Setiap kali Amir menggigil, saya akan memeluknya untuk menidurkannya. Saya sering memegang tangan kecilnya yang sejuk membeku, meletakkannya di dalam poket baju saya untuk memanaskannya. Makanan juga sentiasa berkurangan. Meja makan malam kami kebanyakannya hanya ada roti, sup, dan kentang. Daging hanya muncul pada perayaan atau hari istimewa. Ibu selalu menyerahkan bahagian makanannya kepada kami. Saya tidak suka itu dan cuba menyenduk makanan untuk ibu. Tetapi ibu selalu menolak dan mengatakan bahawa dia sudah kenyang. Namun, saya tahu ibu tidur dengan perut kosong. Dalam keadaan itu, saya terus berulang-alik antara kedai cenderamata dan pentas jalanan. Semasa musim pelancongan puncak, ramai pelanggan, jadi saya sibuk. Tetapi pada musim luar puncak, ada hari di mana tiada seorang pun pelanggan yang singgah. Pada masa itu, saya hanya duduk di satu sudut kedai dan melihat masa berlalu tanpa arah. Jika terus hidup begini, bilakah hidup saya akan menjadi lebih baik? Saya tidak nampak sebarang sinar harapan untuk masa depan. Suatu hari, saya secara tidak sengaja mengetahui tentang muzik pop Malaysia melalui YouTube. Kedai itu mempunyai Wi-Fi dan pada suatu petang yang sunyi tanpa pelanggan, ketika saya melayari telefon untuk menonton video, saya terpukau dengan pentas-pentas yang indah dan persembahan yang menakjubkan. Begitulah, saya perlahan-lahan tenggelam dalam muzik Malaysia dan kemudian mengenali genre yang dipanggil balada Melayu yang penuh emosi. Saya tidak dapat melupakan kejutan apabila pertama kali mendengar genre muzik ini. Ia adalah lagu daripada seorang penyanyi balada. Saya tidak ingat tajuknya, tetapi melodi yang menyayat hati telah menyentuh jantung saya. Walaupun tidak memahami sepatah kata pun dalam lirik lagu, melodi emosional yang mendalam itu telah menggoncang tempat yang paling dalam-dalam jiwa saya. Ia berbeza daripada lagu rakyat Uzbekistan, tetapi membawa perasaan keakraban yang aneh. Perasaan yang sedih tetapi penuh harapan, menyakitkan tetapi hangat. Mendengar muzik balada, saya berasa seperti dihiburkan. Selepas seharian bekerja keras, saya pulang ke rumah dengan badan yang letih, memakai fon kepala, dan mendengar lagu-lagu balada. Air mata terus mengalir. Walaupun tidak memahami lirik, saya dapat merasakan sepenuhnya emosi di dalamnya, seolah-olah ada seseorang yang memahami hati saya. Bukan hanya saya yang berjuang, semua orang di dunia ini membawa kesedihan mereka sendiri. Saya sepenuhnya terpikat oleh balada dan mula belajar bahasa Malaysia sendiri. Saya menonton sari kata di YouTube dan mencatat setiap perkataan dalam buku nota. Saya belajar perkataan seperti cinta, rindu, air mata, perpisahan. Belajar bahasa Malaysia sehingga larut malam adalah satu-satunya kegembiraan saya. Selepas adik-adik saya tidur nyenyak, di bawah cahaya lampu meja kecil, saya tekun menulis setiap huruf bahasa Malaysia. Orang di sekeliling saya semua bertanya mengapa saya belajar bahasa Malaysia. Pemilik kedai juga berasa pelik. "Jamila, kenapa belajar bahasa Malaysia?" "Jarang ada pelancong Malaysia di sini," saya tidak dapat menjawab. Saya sendiri tidak tahu dengan jelas mengapa saya belajar. Saya hanya mempunyai firasat yang samar-samar bahawa suatu hari nanti bahasa ini akan mengubah hidup saya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahawa ia akan datang secepat ini dan dengan cara yang sebegitu. Semasa proses belajar bahasa Malaysia, saya juga mula berminat dengan negara Malaysia. Melalui YouTube, saya melihat jalan-jalan di Malaysia, menonton makanan Malaysia, dan mengikuti kehidupan harian rakyat Malaysia. Saya kagum dengan jalan-jalan yang bersih, pemandangan yang teratur dan infrastruktur yang maju. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeza dengan Uzbekistan. Adakah suatu hari nanti, saya boleh tinggal di tempat seperti itu? Saya sering bertanya kepada diri sendiri. Di tengah kehidupan yang berulang dan memenatkan, muzik balada adalah satu-satunya tali harapan saya. Mendengar lagu-lagu itu, saya percaya bahawa suatu hari nanti hidup saya akan menjadi lebih baik, bakat saya akan diiktiraf. Walaupun ketika menyanyi di jalanan, saya sering menyanyikan melodi balada. Pelancong mungkin berasa pelik, tetapi saya tidak peduli. Namun, realiti tetap pahit. Pada usia 21 tahun, saya masih seorang juru jual cenderamata dan seorang penghibur jalanan pada waktu malam. Masa depan kelam dan harapan nampaknya semakin jauh. Rakan-rakan di sekeliling saya telah berkahwin seorang demi seorang. Di Uzbekistan,
seorang gadis berusia 21 tahun sudah dianggap lewat. Ibu saya kadangkala membangkitkan tentang suami dan anak-anak. Jamila, ibu jiran sebelah hendak memperkenalkan anaknya kepadamu. Cuba jumpa dia. Saya menggelengkan kepala. Belum, ibu. Saya ada perkara yang hendak dilakukan sebelum berkahwin. Ibu saya mengeluh. Anak perempuan ada masa terhad. Nak, saya benar-benar tidak menyangka bahawa pertemuan takdir akan datang kepada saya. Saya fikir hari itu juga akan menjadi hari biasa seperti hari-hari lain. Ia adalah suatu hari di pertengahan April, cuaca cerah dan jumlah pelancong agak ramai. Tetapi saya tidak tahu bahawa hari biasa itu akan menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Roda takdir telah mula berputar. Hari itu adalah pertengahan April, langit cerah. Cahaya matahari bersinar terang dari awal pagi, udara hangat. Kedai cenderamata berhampiran dataran Rajasthan berada dalam musim pelancongan puncak, jadi ia lebih ramai daripada biasa. Saya membuka kedai dari pukul 9 pagi dan sibuk melayan pelanggan. Kumpulan pelancong Cina dan Eropah singgah ke kedai. Sibuk bekerja, saya terlupa waktu makan tengah hari. Saya hanya makan roti dengan cepat dan minum teh di belakang kedai. Kira-kira pukul 3 petang, pelanggan mula berkurangan. Saya sambil menyusun semula kaunter kedai, sambil memikirkan lagu apa yang hendak dinyanyikan malam ini. Tiba-tiba, seorang lelaki Asia berdiri di hadapan kedai, memegang peta dan kelihatan bingung. Dia kelihatan belum mencecah 30 tahun. Dia mempunyai penampilan yang kemas, memakai kemeja yang rapi, seluar jeans, dan beg galas. Saya mengagak dia adalah pelancong Cina tetapi ada sesuatu yang berbeza. Dia memancarkan ketenangan dan keteraturan yang lebih. Dia teragak-agak seketika lalu menghampiri saya, bertanya dalam bahasa Inggris yang agak kekok. Maaf, Cik tahu di mana Museum Afrasiab? Saya berniat untuk menjawab dalam bahasa Inggris. Dari sini pergi ke utara kira-kira 10 minit. Tetapi pada masa yang sama, seorang kanak-kanak lelaki berusia kira-kira 6 tahun yang mengejar abangnya melalui hadapan kedai tersandung. Kanak-kanak itu hilang imbangan, terhuyung-hayang terus ke arah kaunter tembikar saya. Saya terkejut menjerit, hati-hati. Saya dan lelaki itu bertindak hampir serentak. Kami berdua berlari ke arah kanak-kanak itu dan memegangnya erat-erat. Saya memegang tangan kanak-kanak itu dan dia menahan badannya. Kanak-kanak itu berhenti di udara dan barangan tembikar masih selamat. Kanak-kanak itu terkejut dan menangis. Wah. Saya cepat-cepat memujuk. Tidak apa-apa, kamu tidak cedera. Saya membantu kanak-kanak itu berdiri, menepuk debu dari pakaiannya. Lelaki itu juga bimbang memeriksa lutut kanak-kanak itu untuk melihat jika ada tanah. Ibu kanak-kanak itu bergegas datang. Oh ya Tuhan, maafkan saya. Benar-benar minta maaf. Ibu itu meminta maaf berulang kali dalam bahasa Uzbek. Saya melambaikan tangan, tidak apa-apa. Nasib baik kanak-kanak itu tidak cedera. Cik berhati-hati ya. Ibu itu memegang erat tangan anaknya, menundukkan kepala untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu bergegas pergi. Saya menghela nafas lega, memeriksa semula kaunter tembikar. Nasib baik tiada satu pun yang pecah. Tepat pada masa itu, apabila ketegangan berlalu, saya terlepas cakap tanpa sedar. Nasib baik tak apa-apa. Itu adalah bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia secara semula jadi keluar dari mulut saya. Saya juga terkejut, tetapi lelaki itu lebih terkejut, matanya bulat. Tunggu, Cik cakap bahasa Malaysia tadi, kan? Dia bertanya dalam bahasa Malaysia dengan nada penuh keheranan, muka saya merona merah. Saya sangat keliru. Ya, maafkan saya. Saya sedang belajar bahasa Malaysia sendiri, jadi terlepas cakap. Saya tersenyum kekok dan melambaikan tangan. Dia tersenyum lembut dan berkata, tidak mengapa, tidak perlu minta maaf. Saya benar-benar terkejut. Saya tidak pernah terfikir akan mendengar bahasa Malaysia disamarkan ini. Tambahan pula, sebutan Cik sangat tepat. Cik belajar di mana? Nada suaranya mengandungi rasa ingin tahu yang tulus dan kegembiraan. Saya malu-malu menjawab. Saya hanya belajar sendiri melalui YouTube. Kerana saya suka musik balada, jadi saya belajar sambil mendengar musik. Dia semakin terkejut. Balada? Seorang warga asing suka balada, sungguh menarik. Biasanya orang lebih suka pop Malaysia. Kami mula berbual secara semula jadi. Namanya Khairul Azhar.
Dia adalah seorang pekerja pejabat dari Kuala Lumpur, bekerja untuk sebuah syarikat perdagangan. Dia datang ke Tashkent untuk urusan kerja selama seminggu. Kerjanya telah selesai pada hari Rabu. Kerana masih ada masa sehingga hujung minggu, hari ini Jumaat dia datang ke Samarkand untuk melawat. Dia berkata dia akan kembali ke Tashkent pada petang Ahad dan terbang pulang ke Malaysia pada pagi Isnin. Ketika bertanya arah kepada saya, Khairul cuba menggunakan bahasa Uzbek dan bukannya bahasa Rusia seperti pelancong lain. Rahmat kata dalam bahasa Uzbek, "Walaupun sebutannya masih kekok, usaha itu sangat mengagumkan." Saya dapat merasakan rasa hormatnya terhadap budaya tempatan. Kami bercakap tentang Malaysia, tentang Uzbekistan. Khairul ingin tahu tentang sejarah Samarkand dan saya menjelaskan apa yang saya tahu. Perbualan berlanjutan sehingga hampir tiba waktu saya tamat kerja. Saya melihat jam, sudah pukul 5.30 petang. Saya mula bersiap untuk menutup kedai, mengemas kaunter, dan membuat akaun. Khairul berdiri teragak-agak di luar kedai, kelihatan menyesal. Saya mengunci pintu dan melangkah keluar. Pada masa itu, Khairul teragak-agak menghampiri saya. "Ah, Cik Jamila, saya rasa ini juga adalah takdir. Jika Cik tidak keberatan, malam ini Cik boleh menjadi pemandu pelancong untuk saya di Samarkand? Tentu saya akan membayar dengan lumayan. Kerana pada petang Ahad saya perlu kembali ke Tashkent, jadi saya hanya ada 2 hari lagi di sini." Nada suaranya sangat sopan, pandangan matanya tulus. Tawaran sopan daripadanya membuat saya sedikit ragu-ragu. Berjalan bersama seorang lelaki asing yang tidak dikenali adalah perkara yang perlu berhati-hati. Di Uzbekistan, tindakan seorang gadis muda keluar seorang diri dengan seorang lelaki boleh dipandang serong. Tetapi saya dapat merasakan ketulusan dalam pandangan mata Khairul. Dan lebih daripada itu, peluang untuk berbual dalam bahasa Malaysia membuat saya sangat teruja. Selepas berfikir sejenak, saya mengangguk, "Baiklah, saya akan bawa awak ke tempat-tempat yang saya tahu, tetapi malam ini saya juga ada persembahan, jadi masa agak terhad." Khairul tersenyum ceria. "Tidak mengapa, walaupun hanya sebentar, dapat berjalan bersama Cik Jamila sudah menjadi satu penghormatan. Terima kasih banyak." Saya mencadangkan dia pergi ke kompleks makam Shah Izinda, tempat yang paling indah semasa matahari terbenam. "Jika kita pergi sekarang, kita boleh melihat matahari terbenam." Khairul bersetuju segera. Kami mula berjalan bersama. Dalam perjalanan, kami tidak berhenti berbual. Khairul bercerita tentang kehidupan pejabat di Malaysia. Saya bercerita tentang kehidupan harian di Uzbekistan. Sungguh pelik. Kami cepat menjadi akrab. Berbual dalam bahasa Malaysia tidak terasa kekok, malah sangat semula jadi. Khairul tidak mentertawakan bahasa Malaysia saya yang masih kekok, sebaliknya mendengar dengan sangat serius. Pada masa itu, saya tidak pernah terfikir bahawa pertemuan ini akan mengubah sepenuhnya hidup saya. Saya hanya fikir bahawa ia akan menjadi malam istimewa untuk berbual dalam bahasa Malaysia. Tetapi takdir telah bermula. 3 hari paling penting dalam hidup saya sedang terbentang. Kami tiba di kompleks makam Shah Izinda pada waktu matahari terbenam. Makam-makam yang dihiasi dengan jubin biru berkilauan indah di bawah cahaya petang. Khairul tidak henti-henti mengagumi seni bina purba itu. Saya hanya melihatnya dalam gambar, tetapi melihat secara langsung lebih agung dan lebih cantik. Sungguh bertuah kerana tidak perlu melihat pemandangan ini seorang diri tetapi ditemani Cik Jamila. Saya menjelaskan kepada Khairul tentang sejarah tempat ini. Kompleks makam ini dibina dari abad ke-14 hingga abad ke-15. Ini adalah tempat pengebumian bangsawan dan kerabat diraja Samarkand. Jubin biru yang awak lihat sangat terkenal. Khairul mengangguk mendengar penjelasan saya. Kami perlahan-lahan menaiki tangga. Sambil berjalan, kami berbual. Tangga-tangga itu sempit dan curam tetapi sangat menarik. Kadangkala kami berhenti berehat dan melihat pemandangan seluruh kota dari atas. Samarkand dalam cahaya matahari terbenam sangat indah. Khairul mengambil banyak gambar. Saya mula menceritakan dengan lebih terperinci tentang kehidupan saya kepada Khairul. Sebenarnya, pada siang hari saya bekerja di kedai cenderamata, tetapi pada waktu malam saya melakukan kerja lain. Khairul bertanya dengan rasa ingin tahu. "Cik buat apa?" Saya agak malu tetapi memutuskan untuk berkata benar.
Saya membuat persembahan nyanyian untuk pelancong. Saya menyanyikan lagu rakyat tradisional Uzbekistan. Saya perlu mencari wang tambahan kerana keadaan keluarga saya agak susah. Khairul kelihatan terkejut. Menyanyi? Cik Jamila seorang penyanyi? Nak dipanggil penyanyi, saya segan. Hanya seorang penghibur jalanan sahaja. Saya tersenyum sedih, tetapi saya suka menyanyi. Itu sahaja yang saya boleh lakukan. Dan kemudian pandangan mata Khairul berubah. Saya dapat merasakan emosi istimewa dalam wajahnya yang serius. Dia berkata dengan nada tulus, "Saya sangat ingin mendengar suara Cik Jamila menyanyi. Boleh Cik nyanyi satu lagu untuk saya? Di sini, sekarang?" Saya teragak-agak. "Ya, di sini, sekarang, hanya ada kita berdua sahaja." Dapat mendengar suara Cik Jamila di tempat yang indah seperti ini adalah satu penghormatan di hadapan permintaan tulusnya. Saya mengangguk. Saya memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, kehangatan matahari terbenam membaluti wajah saya. Dan kemudian saya mula menyanyi sebuah lagu rakyat tradisional Uzbekistan. Ia adalah lagu yang menyayat hati tentang kerinduan terhadap orang tersayang, Yozimda. Suara saya bergema, merebak di ruang yang sunyi pada waktu petang. Semasa menyanyi, saya benar-benar tenggelam dalam dunia lain. Rasanya berbeza daripada ketika menyanyi di jalanan. Saya tidak perlu risau tentang pandangan pelancong, tidak perlu berusaha untuk mendapatkan tip. Saya hanya dapat menumpukan perhatian pada lagu itu sendiri. Saya meletakkan semua perasaan saya dalam lirik. Kasih sayang keluarga, kesedihan tentang realiti yang sukar, dan juga harapan untuk masa depan. Apabila lagu berakhir dan saya membuka mata, Khairul masih terdiam. Dia hanya memandang saya tanpa berkata apa-apa. Matanya merah, saya cemas. "Khairul, awak okey?" Keheningan berlalu seketika, dan kemudian dia berkata dengan suara bergetar, "Cik Jamila, ini adalah bakat yang luar biasa." Walaupun saya tidak memahami sepatah perkataan pun dalam lirik lagu, tetapi dada saya terasa sesak. Emosi dalam lagu itu disampaikan sepenuhnya. Saya sangat terkejut dengan reaksinya. Kebanyakan pelancong hanya bertepuk tangan, memberi tip, dan kemudian pergi. Sangat jarang ada orang yang benar-benar tersentuh. Tetapi Khairul berbeza. Dia menyambung dengan serius. Suara dan kemampuan ekspresi Cik Jamila benar-benar sangat istimewa. Nada yang stabil, cara menyampaikan emosi juga hebat. Bakat seperti ini tidak sepatutnya hanya berakhir di pentas kecil ini. Saya keliru. "Awak cakap apa? Saya hanya seorang penghibur jalanan biasa." Khairul memegang tangan saya. "Tidak, Cik Jamila tidak biasa. Di Malaysia, terdapat sistem sokongan yang sangat teratur untuk orang yang berbakat. Terdapat banyak program uji bakat. Syarikat hiburan juga menyediakan latihan yang teratur, asalkan mempunyai kebolehan, tidak kira latar belakang atau kelulusan, semua boleh merebut peluang. Dengan bakat seperti Cik Jamila, ianya sangat mungkin." Saya tidak percaya. "Malaysia, adakah itu mungkin? Saya warga asing." Khairul berkata dengan nada penuh yakin. "Mungkin. Kita boleh menjadikannya mungkin. Baru-baru ini, di Malaysia juga terdapat ramai penyanyi asing yang aktif. Terutama jika Cik Jamila tahu bahasa Malaysia dan suka muzik balada, itu akan menjadi kelebihan yang sangat besar." Dia menyambung, "Bakat Cik Jamila bukanlah alat untuk mencari rezeki tetapi adalah potensi tanpa batas. Di sini, Cik mendapat beberapa ratus ringgit sehari. Tetapi di Malaysia, dengan bakat itu, Cik boleh mencapai lebih banyak lagi. Dan yang paling penting, bakat Cik akan diiktiraf dengan sewajarnya." Malam itu, buat pertama kali dalam hidup saya bertemu dengan seseorang yang melihat bakat. Saya bukan sekadar cara untuk mencari rezeki, tetapi sebagai potensi. Khairul benar-benar tersentuh apabila mendengar saya menyanyi dan dia bercakap tentang masa depan saya dengan serius. Tidak pernah ada sesiapa yang mengucapkan kata-kata seperti itu kepada saya. Kami duduk di sana berbual sehingga langit gelap sepenuhnya. Khairul menjelaskan secara terperinci tentang industri muzik Malaysia, program uji bakat, sistem syarikat pengurusan, proses latihan, dan aktiviti selepas debut. Mendengar dia bercakap, saya berasa seperti dunia baru sedang terbuka di hadapan saya. Saya bertanya kepadanya, "Khairul, mengapa awak beritahu saya semua ini? Kita baru bertemu hari ini." Khairul teragak-agak seketika lalu berkata, "Saya pun tidak tahu.
Cuma saya berasa rugi jika bakat Cik Jamila terkubur dan sejujurnya, saya ingin bercakap dengan Cik lebih banyak lagi. Pengakuan jujurnya membuat jantung saya berdegup kencang. Saya berasa muka saya panas. Nasib baik hari sudah gelap, jadi Khairul pasti tidak nampak. Khairul mencadangkan agar kami bertemu semula esok selepas dia selesai urusannya. Saya menerima dengan hati yang berdebar-debar. Dalam perjalanan pulang ke rumah, hati saya terasa bergelora. Siapakah lelaki ini? Mengapa dia memberi saya harapan seperti ini? Mengapa dia melihat saya dengan begitu serius? Pelbagai fikiran melintas di kepala saya. Malam itu, saya hampir tidak dapat tidur. Kata-kata Khairul terus bergema dalam fikiran saya. Keesokan harinya, Khairul datang mencari saya seperti yang dijanjikan. Kira-kira pukul 5 petang, dia berdiri di hadapan kedai saya, tersenyum menunggu. Cik Jamila, semalam terima kasih banyak. Hari ini Cik ada masa. Saya mengangguk. Ya, hari ini saya juga lapang sehingga sebelum persembahan malam. Kami melawat tempat-tempat lain di Samarkand. Pergi ke Masjid Bibi Khanum. Khairul sekali lagi kagum dengan keagungan bangunan itu. Sungguh hebat. Bagaimana orang dapat membina bangunan sebesar ini pada masa itu? Saya menjelaskan apa yang saya tahu. Masjid ini dibina pada abad ke-14 atas perintah Maharaja Timur. Timur membina ia untuk istrinya selepas pulang dari ekspedisi India. Pada masa itu, ini adalah salah satu masjid terbesar di dunia. Khairul mendengar penjelasan saya sambil tekun mengambil gambar. Kami berjalan perlahan-lahan di dalam masjid. Laman dalam yang luas, kubah yang tinggi menjulang, jubin hiasan yang halus, semuanya sungguh ajaib. Khairul tekun mendengar semua yang saya jelaskan, dan dia juga menceritakan kepada saya kisah-kisah tentang Malaysia. Khairul hanyalah seorang pekerja pejabat biasa di Kuala Lumpur, tetapi kisah-kisahnya adalah dunia baru bagi saya. Dia berkata bahawa di Malaysia, orang yang benar-benar berbakat mempunyai banyak peluang, asalkan mempunyai kebolehan, tidak kira latar belakang atau kelulusan, semua boleh berjaya. Saya berasa sangat kagum. Seterusnya, kami pergi ke Kompleks Syahrisabz, kampung halaman timur. Di sana, kami melawat runtuhan istana musim panas. Walaupun hanya tinggal sisa-sisa, kami masih dapat membayangkan keagungannya pada masa dahulu. Khairul sangat berminat dengan sejarah dan saya menjelaskan apa yang saya tahu. Hari kedua, kami juga meluangkan masa bersama pergi ke Balai Cerap Ulu Beg yang dibina pada abad ke-15. Ini adalah balai cerap terkemuka di dunia pada masa itu. Khairul juga sangat berminat dengan sains. Kami sambil melawat, sambil bercakap tentang kebijaksanaan orang zaman dahulu. Entah bila, perasaan istimewa telah timbul antara kami. Pandangan mata Khairul kepada saya telah berbeza, lebih hangat dan mesra daripada hari pertama. Saya juga begitu. Setiap kali bersama dia, saya berasa sangat tenang dan gembira. Seolah-olah kami sudah lama mengenali antara satu sama lain. Malam ketiga, kami berhasrat untuk berpisah berhampiran Hotel Khairul, tempat dia akan bertolak kembali ke Tashkent. Ketika itu sudah lebih pukul 9 malam. Saya berasa menyesal kerana terpaksa berpisah dengannya. Fikiran bahawa esok dia akan pulang ke Malaysia membuat hati saya berat. Semasa berjalan di sebuah lorong, tiba-tiba kira-kira 5 atau 6 lelaki menghalang laluan kami. Mereka kelihatan mabuk dan memandang orang asing dengan pandangan bermusuhan. Saya mengenali mereka. Itu adalah Samseng yang sering membuat kacau di kawasan kejiranan. Lelaki yang kelihatan seperti ketua menghampiri Khairul dan menjerit dalam bahasa Rusia. "Hei budak Cina, ini kawasan aku, keluarkan duit." Saya faham kata-kata itu, seluruh badan saya kaku. Ini bukan kali pertama saya menghadapi situasi ini, tetapi saya masih takut. Kali ini Khairul ada di sisi, saya semakin takut. Tetapi Khairul berbeza daripada apa yang saya fikirkan. Dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia tenang memegang erat tangan saya, menarik saya ke belakangnya, lalu dia berkata dengan tegas dalam bahasa Inggris. "Saya bukan orang Cina, saya orang Malaysia. Pernah dengar tentang silat tak? Saya seorang ahli silat. Duit saya akan berikan, tetapi jangan sentuh gadis ini." Suara Khairul tidak bergetar, malah sangat tegas. Dia mengeluarkan dompet dari poketnya dan memberikan wang kepada mereka. "Ini, ambil dan pergi." Mereka mengambil wang itu,
memandang sesama sendiri, keheningan yang tegang meliputi. Akhirnya, mereka mengambil wang itu, tersengih, lalu beredar. Korang bertuah hari ini aku gembira, jadi aku lepaskan. Apabila mereka sudah hilang sepenuhnya, Khairul baru menghela nafas lega. Saya takut sehingga seluruh badan saya menggeletar, kaki saya seperti hendak rebah. Khairul memeluk saya. Tidak apa-apa, Jamila, selamat sudah. Mereka sudah pergi. Dalam pelukannya yang hangat, saya menangis teresak-esak. Saya takut sangat, betul-betul takut. Saya takut awak akan cedera. Khairul mengusap rambut saya dan berkata, "Saya minta maaf, saya biarkan awak dalam bahaya. Ini bukan salah awak." Saya menggelengkan kepala. Sebaliknya, saya berterima kasih kerana awak melindungi saya. Kami berdiri begitu untuk seketika. Jantung saya berdegup kencang, bukan hanya kerana takut, tetapi imej Khairul yang hanya memikirkan untuk melindungi saya, walaupun menghadapi bahaya, telah terukir dalam fikiran saya. Saya merasakan bahawa lelaki ini adalah benar. Dia adalah orang yang meletakkan keselamatan saya di atas dirinya sendiri. Khairul menggunakan kedua-dua tangannya memegang wajah saya, menyeka air mata, dan berkata, "Jamila, sebenarnya 2 hari ini saya banyak berfikir. Saya tidak tahu sama ada saya berhak untuk mengatakan ini, kerana kita baru bertemu 3 hari. Tetapi selepas kejadian hari ini, saya tidak dapat menahannya lagi." Dia menyambung dengan suara bergetar, "Saya tahu dengan jelas kesulitan sebenar awak. Saya juga tahu dunia tempat kita tinggal terlalu berbeza. Tetapi saat ini, berada di sisi awak adalah kebahagiaan terbesar bagi saya. Saya tidak mahu kehilangan perasaan ini. Beri saya peluang." Saya sambil menangis, sambil mengangguk. "Saya juga, Khairul, sejak bertemu awak, setiap malam saya tidak dapat tidur. Saya tidak tahu ini apa, tetapi hati saya terus menuju ke arah awak." Tepat pada masa itu, kami telah menjadi sepasang kekasih yang hangat. Walaupun baru 3 hari, tempo itu terasa seperti keabadian. Saya merasakan bahawa selagi ada lelaki ini di sisi, saya boleh mengatasi sebarang kesukaran, tetapi realiti tidak mudah. Cabaran terbesar sedang menunggu kami. Keesokan harinya, saya mengumpulkan semua keberanian untuk menjemput Khairul ke rumah saya pada petang Ahad. Saya mahu memperkenalkannya kepada ibu bapa saya. Mengikut rancangan, Khairul akan kembali ke Tashkent pada malam itu untuk mengejar penerbangan pagi esok ke Malaysia. Tetapi dia dengan gembira menerima. Dia juga membawa hadiah yang telah dia sediakan khas untuk rakan kongsi perniagaannya. 1 kotak ginseng merah dan 1 set kosmetik mewah Malaysia. Itu bukan barang yang dia beli untuk kegunaan sendiri, tetapi hadiah untuk rakan kongsi, tetapi dia bersedia memberikannya kepada keluarga saya. Kira-kira pukul 4 petang, Khairul tiba di rumah saya. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir Samarkand. Rumah itu sudah lama, tetapi ibu saya sentiasa menjaganya bersih. Ibu bapa dan adik-adik saya semua keluar menyambut Khairul. Khairul menanggalkan kasut di pintu dan menundukkan kepala untuk memberi salam dengan hormat. "Assalamualaikum, Ayah, Ibu. Saya Khairul Azhar. Terima kasih kepada Jamila. Saya telah mengenali keindahan Uzbekistan. Terima kasih kerana menjemput saya ke rumah." Dia menundukkan kepala mengikut cara hormat orang Malaysia. Tindakan itu nampaknya telah menyentuh hati ayah saya. Ibu saya telah menyediakan roti tradisional lepioska dan hidangan plov yang mewah. Itu adalah tradisi menyambut tetamu Uzbekistan. Meja makan juga mempunyai hidangan daging kambing, salad dan buah-buahan. Itu adalah hidangan yang ibu saya sediakan sejak beberapa hari sebelumnya. Semasa makan, Khairul makan semuanya dengan berselera. Sedap sangat. Ini kali pertama saya makan hidangan yang begitu lazat. Dia memuji makanan itu dengan tulus. Ibu saya sangat gembira dan menyuruh dia makan lagi. Semasa makan, Khairul mula bercakap tentang bakat saya. "Ayah, Ibu, bakat nyanyian Jamila benar-benar sangat istimewa." Saya secara tidak sengaja mendengar Jamila menyanyi dan sangat terkejut. Jika digabungkan dengan sistem profesional di Malaysia, dia akan mempunyai peluang yang sangat besar. Ayah saya menunjukkan minat, tetapi wajah ibu saya perlahan-lahan menjadi gelap. Ibu memandang saya dengan pandangan bimbang. Saya tahu apa maksud pandangan itu. Selepas makan malam apabila Khairul telah pulang, ibu masuk ke bilik saya, ayah juga ikut serta.
Wajah ibu bapa saya sangat serius. "Jamila, kita perlu bercakap." Ibu saya berkata dengan nada berat. Hati saya terasa jatuh. Saya tahu ibu bapa akan membantah, tetapi saya tidak mahu mendengar. "Anak, ayah tahu kamu suka Khairul itu. Tetapi adakah terlalu terburu-buru? Kamu baru bertemu beberapa hari sahaja." Ayah saya berkata dengan lembut. Saya menjawab, "Ayah, saya dapat merasakan ketulusan hatinya. Khairul sangat berbeza. Dia adalah orang pertama yang melihat saya dengan begitu serius." Ibu saya mengeluh. "Jamila, kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia. Adakah kamu tahu berapa ramai gadis di sekeliling sini yang menderita selepas berkahwin dengan lelaki Malaysia?" Ibu menyambung, "Terdapat banyak kes perceraian kerana perbezaan budaya, malah ada yang terluka kerana dianggap sebagai orang yang tamak wang. Kamu tahu sedikit bahasa Malaysia, tetapi itu bukan segalanya. Bahasa hanyalah permulaan sahaja," ayah saya juga menambah. "Kamu ingat anak perempuan Pak Mahmud jiran sebelah? Fatimah, dia berkahwin dengan orang Malaysia dan pindah ke sana, hanya setahun kemudian dia kembali. Dia tidak serasi dengan keluarga suaminya. Makanan Malaysia tidak sesuai dengan selera. Musim sejuk yang sejuk juga tidak tahan. Gadis itu terluka teruk." Saya menahan air mata berkata, "Khairul bukan orang seperti itu. Dia benar-benar menyokong bakat saya dan dia menghormati saya sebagai seorang manusia." Ibu memegang tangan saya. "Anak, bukan ayah ibu tidak sayang kamu, sebab itu kami berkata begini. Sebaliknya, kerana terlalu sayang, ayah ibu risau." Suasana di rumah berat selama beberapa hari. Khairul berkata bahawa dia telah membatalkan penerbangan pagi Isnin dan memutuskan untuk tinggal di Samarkand beberapa hari lagi. Dia telah menghubungi syarikat untuk memohon cuti. Dia tidak boleh pergi begitu sahaja tanpa meyakinkan ibu bapa saya. Saya menceritakan secara terperinci kepada Khairul tentang tentangan ibu bapa. Khairul berkata dengan nada serius, "Jamila, saya ingin bertemu ibu bapa awak secara langsung untuk menyatakan isi hati saya. Saya akan melawat sekali lagi. Saya mahu bercakap secara rasmi." Malam Selasa, Khairul datang lagi ke rumah saya. Kali ini dengan sikap yang lebih formal, dia melutut di hadapan ibu bapa saya. Jantung saya berdebar-debar. "Ayah, ibu, saya tahu saya baru mengenali Jamila 3 hari. 2 orang mungkin fikir itu adalah masa yang singkat, tetapi saya pasti." Suara Khairul sedikit bergetar tetapi sangat tegas. "Saya mencintai Jamila bukan kerana wang atau apa-apa lagi, tetapi hanya kerana bakat, potensi masa depan dan dirinya sendiri. Di Malaysia, saya akan bertanggungjawab dan membantunya merealisasikan impiannya. Mohon ayah dan ibu beri saya peluang." Ayah saya diam membisu. Ibu saya menangis bertanya, "Khairul, adakah awak benar-benar boleh membuat anak perempuan kami bahagia? Adakah anak perempuan kami akan berasa sunyi dan susah di Malaysia? Itu yang paling kami risaukan. Di sini, dia ada keluarga, tetapi di Malaysia, dia hanya seorang diri." Khairul menundukkan kepala. "Saya benar-benar faham kebimbangan ayah dan ibu. Saya juga mempunyai ibu bapa, jadi saya faham perasaan itu. Tetapi saya berjanji saya akan melakukan segala-galanya agar Jamila tidak akan pernah sunyi di Malaysia, agar bakatnya dapat bersinar, dan yang paling penting, agar dia bahagia. Saya ingin mengahwini Jamila." Tepat pada masa itu, suasana di dalam bilik terasa beku. Saya hampir tidak dapat bernafas. Ayah saya perlahan-lahan bersuara, "Khairul, saya faham ketulusan awak, tetapi kami ada tradisi kami. Harap awak juga faham perasaan ibu bapa yang hendak mengahwinkan anak perempuan." Ayah saya teragak-agak seketika lalu berkata, "Mengikut tradisi kami, bakal menantu lelaki perlu menyediakan wang hantaran untuk pihak perempuan. Itu adalah tanda penghormatan dan kemahuan untuk bertanggungjawab terhadap anak perempuan kami. Kira-kira RM8 sudah memadai." Khairul tidak teragak-agak. "Saya faham. Saya akan sediakan." Khairul kembali ke Malaysia pada hari Rabu dan kami membuat panggilan video setiap hari. Dia berkata bahawa dia sedang berusaha mencari wang di Malaysia, malah melakukan kerja sampingan di luar waktu kerja syarikat. Saya berasa sangat bersalah. "Khairul, awak tidak perlu berbuat sejauh itu." Tetapi Khairul hanya tersenyum dan berkata tidak mengapa. Sebulan kemudian, Khairul kembali ke Uzbekistan. Kali ini dia membawa 150,000
lebih 50,000 daripada jumlah yang diminta oleh ibu bapa saya. Saya sangat terkejut. Khairul, awak tidak perlu menyediakan sebanyak ini. Khairul menyerahkan wang itu kepada ibu bapa saya dan berkata, ini bukan saya menggunakan wang untuk membeli Jamila. Ini adalah penghormatan mendalam saya terhadap keadaan keluarga dan tradisi ayah dan ibu, dan adalah janji saya untuk bertanggung jawab terhadap Jamila sepanjang hayat. Saya juga ingin menyumbang sedikit agar keluarga kurang bimbang apabila Jamila berpindah ke Malaysia. Jumlahnya tidak banyak, harap ayah dan ibu terima. Ibu saya menyaksikan adegan itu, menitiskan air mata. Ayah saya juga memegang erat tangan Khairul. Khairul, saya serahkan anak perempuan saya kepada awak. Sekarang saya tahu awak adalah orang yang tulus, kamilah yang mempunyai prasangka, maafkan kami. Begitulah, ibu bapa saya akhirnya bersetuju untuk kami berkahwin. Saya gembira sehingga menitiskan air mata. Akhirnya, babak baru dalam hidup saya telah dibuka. Selepas mendapat persetujuan ibu bapa, Khairul segera membantu saya menguruskan permohonan visa Malaysia. Daripada menyediakan dokumen hingga membuat janji temu di kedutaan, dia menguruskan semuanya dengan teliti. Walaupun sudah pulang ke Malaysia, dia masih menelpon setiap hari untuk memeriksa kemajuan. Jamila, awak sudah selesai sediakan dokumen? Bagaimana temuduga di kedutaan? Jangan stres, jawab dengan santai ya. Proses permohonan visa lebih rumit daripada yang saya sangka. Terdapat banyak dokumen yang perlu disediakan seperti sijil kelahiran, sijil hubungan keluarga, sijil status perkahwinan. Khairul telah menghantar saya senarai dokumen yang diperlukan dan menjelaskan dengan teliti cara menyediakan setiap jenis. Pada siang hari saya bekerja, pada waktu malam saya sibuk menyediakan dokumen. Paling sukar ialah temuduga di kedutaan. Saya perlu pergi ke kedutaan Malaysia di Tashkent. Dari Samarkand ke Tashkent, mengambil masa 2 jam dengan kereta api. Malam sebelum hari temuduga, saya risau sehingga tidak dapat tidur. Khairul sentiasa menelpon untuk memberi semangat. Jamila boleh buat, saya percaya pada bakat awak. Jawab dengan jujur sahaja. Pada hari temuduga, saya tiba di kedutaan dengan perasaan gemetar. Pegawai temuduga bertanya dalam bahasa Malaysia dan saya cuba sedaya upaya untuk menjawab, mengapa anda ingin datang ke Malaysia? Bagaimana anda mengenali Encik Khairul Azhar? Apa yang anda ingin lakukan apabila sampai di Malaysia? Saya menjawab dengan sepenuh hati bahawa saya mencintai Khairul dan ingin belajar menyanyi di Malaysia. 2 bulan kemudian, akhirnya saya mendapat visa. Saya menempah tiket penerbangan ke Malaysia. Seminggu sebelum hari keberangkatan, seluruh keluarga saya sibuk bersiap sedia. Ibu saya menyusun pakaian untuk saya bawa ke Malaysia, dan ayah pula berpesan, anak perempuan, apabila sampai di Malaysia, jaga kesihatan. Dengar cakap suami ya, malam sebelum hari keberangkatan, keluarga saya mengadakan majlis perpisahan kecil. Ibu memasak hidangan kegemaran saya, meja makan penuh dengan plov, samsa, manti, dan sup. Saya sambil makan, sambil cuba menahan air mata. Ibu memegang erat tangan saya, menangis teresak-esak. Jamila, di sana jangan sakit, kena sihat ya, nak. Kalau ada apa-apa kesusahan, telefon sahaja ayah ibu, kami sentiasa di sisi kamu. Ayah saya tidak berkata apa-apa, hanya menepuk bahu saya memberi semangat. Realisasikan impian kamu. Ayah ibu sentiasa menyokong kamu. Adik-adik saya sambil membantu saya mengemas barang, sambil menunjukkan rasa cemburu. Kakak, dengar kata Malaysia cantik, nanti kami boleh lawat kakak tak? Lila bertanya. Saya mengangguk. Mestilah. Apabila kakak sudah stabil, kakak akan jemput sekeluarga datang. Adik bongsu, Amir, memeluk saya dan menangis. Kakak, jangan pergi. Saya memeluk erat Amir dan berkata, kakak pergi sekejap sahaja. Kakak akan telefon selalu. Penerbangan ke Kuala Lumpur berlangsung selama 9 jam. Saya melihat keluar tingkap, merasakan serentak jangkaan dan ketakutan terhadap kehidupan baru. Adakah saya boleh menyesuaikan diri dengan baik di Malaysia? Adakah saya benar-benar boleh merebut peluang seperti yang Khairul katakan? Pelbagai fikiran melintas di kepala saya. Di dalam pesawat, saya membelek buku perbualan bahasa Malaysia, mengulang kaji ayat-ayat yang boleh digunakan di lapangan terbang. Tandas di mana? Di mana saya boleh mencari bagasi?
tempat ambil taksi di mana? Saya bergumam berlatih. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 10 malam. Saya turun dari pesawat, menjalani prosedur imigresen dan mengambil bagasi. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu, saya melihat Khairul sedang memegang sejambak bunga menanti saya. "Jamila, awak benar-benar datang. Selamat datang." Khairul tersenyum ceria dan memeluk saya erat-erat. Saya bersandar di pelukannya, air mata mengalir. Tepat pada saat melangkah keluar dari lapangan terbang, saya terkejut. Walaupun sudah larut malam, lapangan terbang masih terang benderang. Orang ramai bergerak dengan teratur. Lantai bersih sehingga berkilat, eskalator automatik, tandas bersih, papan tanda mesra, semuanya sempurna. "Khairul, tempat ini hebat. Lapangan terbang sebesar ini tetapi bersih dan teratur begini." Saya kagum. Khairul tersenyum dan berkata, "Ini baru permulaan, banyak lagi perkara hebat menanti awak." Kami menaiki transit aliran massa ke bandar. Walaupun sudah larut malam, keretapi masih bersih dan selamat. Orang ramai duduk diam melayari telefon atau membaca buku. Tiada siapa yang bercakap bising atau membuang sampah merata-rata. Sama sekali berbeza dengan pengangkutan awam yang sesak di Uzbekistan. Di dalam keretapi, saya melihat sekeliling, tempat duduk bersih, peta laluan jelas, pengumuman tepat. Setiap stesen mempunyai pintu keselamatan. Saya tidak henti-henti mengagumi. Apabila tiba di stesen pusat, saya sekali lagi terkejut. Walaupun sudah melepasi tengah malam, jalan-jalan masih terang dan kelihatan selamat untuk seorang gadis berjalan seorang diri. Bangunan-bangunan tinggi menjulang ke langit, jalan-jalan tidak ada sampah, lampu neon berkilauan, kedai-kedai masih dibuka walaupun sudah lewat. Khairul membawa saya ke sebuah pangsapuri kecil yang telah dia sediakan. Dia berkata, "Ini adalah tempat kami berdua akan tinggal sementara." Walaupun hanya sebuah pangsapuri studio kecil, tetapi bagi saya ia seperti sebuah istana. Bilik mandi mempunyai air panas yang mengalir deras, dapur bersih, sistem pemanas yang hangat, internet berkelajuan tinggi. Saya terharu sehingga ingin menangis. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Khairul membawa saya ke uji bakat sebuah syarikat yang mengkhusus dalam muzik balada di Kuala Lumpur. Tempat uji bakat terletak di sebuah kawasan yang dikenali sebagai pusat kesenian. Kami menaiki LRT ke sana. Apabila turun di stesen, saya sekali lagi terkejut kerana terdapat ramai orang. Tetapi, walaupun sesak, semua orang bergerak dengan teratur. Bilik uji bakat penuh dengan orang yang mempunyai impian yang sama untuk menyanyi seperti saya. Di bilik menunggu, saya risau sehingga tangan saya menggeletar. Khairul memegang tangan saya dan berkata, "Jamila boleh buat. Saya percaya pada bakat awak." Dengan hati yang berdebar-debar, saya menyanyikan lagu yang telah saya sediakan. Itu adalah gabungan antara lagu rakyat Uzbekistan dan sebuah lagu balada Malaysia yang terkenal. Semasa menyanyi, saya memejamkan mata dan meletakkan semua perasaan saya, kerinduan terhadap tanah air, kasih sayang keluarga, dan keinginan untuk impian baru. Reaksi juri sangat hangat. Benar-benar mempunyai daya tarikan yang sangat unik. Sebutan masih agak pelat sedikit, tetapi cara menyampaikan emosi sangat hebat, kata seorang juri. Seorang lagi juri menambah. Seorang warga asing menyanyikan balada juga adalah kelebihan besar zaman globalisasi. Kami melihat banyak potensi. Keluar dari bilik uji bakat, Khairul memegang erat tangan saya. "Awak buat yang terbaik, Jamila. Pasti akan ada hasil yang baik." Hanya 2 hari selepas menjejakkan kaki ke Malaysia, saya merasakan saya telah mengambil satu langkah lebih dekat kepada impian. Ini benar-benar tanah tempat saya dihormati dan boleh merealisasikan impian saya. Semua yang Khairul janjikan sedang menjadi kenyataan. Setahun kemudian, saya telah lulus uji bakat syarikat dan menjadi pelatih rasmi. Setiap hari, saya menghadiri kelas vokal dan belajar bahasa Malaysia untuk mengasah kemahiran. Guru-guru sangat tegas, tetapi juga sangat berdedikasi kepada saya. Jika saya salah sebut, mereka akan membetulkannya berulang kali. Jika teknik pernafasan salah, mereka akan mengajar semula dari awal. Dan kemudian, Khairul dan saya memutuskan untuk mengadakan perkahwinan. Kami menempah Dewan Perkahwinan di Kuala Lumpur dan menjemput ibu bapa saya datang ke Malaysia. Saya menjemput seluruh keluarga termasuk ibu bapa dan adik-adik.
Saya fikir sangat hebat jika keluarga saya dapat melihat Malaysia dengan mata mereka sendiri. Ibu bapa saya sangat risau apabila pertama kali menaiki pesawat. Adik perempuan Lila menelefon bercerita, "Kakak, ayah ibu risau sangat sebelum naik pesawat. Ayah buat-buat tidak apa-apa tetapi tangannya asyik menggeletar." Saya ketawa dan menjawab, "Tidak apa-apa, ayah ibu akan biasa nanti." Apabila tiba di Clear, ibu bapa saya terkejut sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu imigresen. Ibu saya memegang tangan saya dan berbisik, "Jamila, adakah ini benar-benar lapangan terbang? Kenapa besar dan bersih begini? Tidak boleh dibandingkan dengan lapangan terbang Samarkand kita." Ayah saya pula terkejut melihat eskalator automatik. Ini bergerak sendiri, sungguh ajaib. Ayah saya dengan rasa ingin tahu berjalan berulang kali di eskalator seperti seorang kanak-kanak. Adik-adik saya pula berlari ke sana-sini mengambil gambar. Ibu bapa, saya juga mengagumi tandas yang dilengkapi moden. Ibu saya keluar dari tandas dan berkata, "Jamila, tandas di sini lebih bersih daripada hotel. Air automatik, malah ada air panas lagi." Saya tersenyum dan menjawab, "Ibu, ini baru permulaan sahaja." Saya dan Khairul membawa ibu bapa dan adik-adik ke Kuala Lumpur. Khairul telah menyewa sebuah kereta besar. Sebuah kereta biasa tidak mencukupi untuk 7 orang. Khairul memanggil kereta melalui aplikasi. Hanya 2 menit kemudian, kereta itu tiba. Ayah saya terkejut bertanya, "Kenapa cepat sangat? Di Samarkand kita, panggil taksi kena tunggu sekurang-kurangnya 30 menit." Khairul tersenyum dan menjawab, "Di Malaysia, ini perkara biasa. Panggil melalui aplikasi. Dalam beberapa menit sahaja sudah ada kereta." Pemandu taksi tidak menunjukkan rasa tidak senang apabila melihat ibu bapa saya adalah warga asing. Sebaliknya, dia ramah menyambut dan membantu memasukkan bagasi ke dalam bot kereta. "Nak pergi mana? Saya akan laraskan suhu tempat duduk belakang agar selesa ya." Ibu saya berbisik di telinga saya. "Kenapa orang di sini semua ramah-ramah? Mereka melayan tetamu seperti raja." Apabila kereta memasuki pusat bandar, ibu bapa saya semakin terkejut. Walaupun sudah pukul 10 malam, bandar masih terang benderang. Cahaya lampu yang indah dari bangunan-bangunan tinggi, jalan-jalan bersih, kenderaan bergerak teratur. Ayah saya melihat keluar tingkap, kagum. Bagaimana sebuah bandar besar dan sesak begini boleh begitu teratur? Hanya satu isyarat lampu isyarat. Semua kereta berhenti. Ibu saya melihat jalan raya dan terkejut. Tidak nampak sehelai sampah pun. Sudah larut malam, tetapi wanita masih berjalan seorang diri di luar. Benar-benar sebuah negara yang selamat. Lila bertanya, "Kakak, di sini berjalan seorang diri pada waktu malam tidak apa-apa?" Saya mengangguk. "Ya, Malaysia sangat selamat. Kakak pun selalu berjalan seorang diri pada waktu malam." Ibu bapa saya nampaknya terkejut dengan segala-galanya di Malaysia. Apabila tiba di rumah pengantin baru kami, ibu bapa sekali lagi terkejut. Pangsa puri yang kami tinggal walaupun kecil tetapi bersih dan moden. Sebaik sahaja melangkah masuk, lampu automatik menyala berkat sensor gerakan, pipe air mempunyai air panas dengan segera. Sistem pemanas yang hangat, internet berkelajuan tinggi, peralatan rumah tangga moden. Ibu saya berjalan mengelilingi dapur dan berkata, "Memasak di sini pasti senang, ya? Semua ada. Dapur gas berbeza jauh dengan rumah kita." Ayah saya menghidupkan televisyen di ruang tamu, skrin besar dan jelas. Ayah saya menukar saluran berulang kali, menunjukkan minat. "Kenapa banyak saluran begini?" "Lebih 100 saluran." Saya tersenyum dan menjelaskan. "Ayah, ini TV kabel. Kita boleh tonton program yang kita mahu pada bila-bila masa." Keesokan harinya, kami membawa ibu bapa dan adik-adik melawat bandar. Pertama, kami pergi ke Bukit Bintang. Kerana hujung minggu, sangat ramai orang, tetapi walaupun sesak, semuanya masih teratur. Orang ramai beratur menunggu. Jika terlanggar, mereka akan meminta maaf. Ibu saya berjalan-jalan di jalan, tidak henti-henti mengagumi. Kedai-kedai bersusun rapat. Papan tanda berwarna-warni menarik perhatian. Kedai kosmetik, pakaian, aksesori, restoran bersambung tanpa henti. Lila dan adik-adik yang lain dengan rasa ingin tahu melihat segala-galanya. Sedang berjalan di jalan, ibu saya bertanya kepada seorang gadis Malaysia di mana tandas. Ibu bertanya dalam bahasa Inggeris,
tetapi gadis itu tidak tahu bahasa Inggris. Namun, dia tidak pergi. Dia mengeluarkan teleponnya, membuka aplikasi terjemahan, mencari lokasi tandas, lalu menunjukkan kepada ibu. Malah dia menemani ibu hingga ke sana. Ibu saya mengucapkan terima kasih kepadanya. Dengan air mata berlinangan, selepas keluar dari tandas, ibu berkata kepada saya, "Jamila, kenapa orang boleh baik hati kepada orang asing yang tidak dikenali begini? Dia pasti sibuk bekerja, tetapi sanggup meluangkan masa untuk kita." Saya tersenyum dan menjawab, "Ibu, orang Malaysia memang begitu, mereka sangat peramah. Kami makan nasi lemak dan satai." Ibu bapa dan adik-adik saya sangat terkejut dengan makanan Malaysia yang pertama kali dirasai. Mereka berkata bahawa ia pedas tetapi sangat sedap. Terutama ayah saya sangat suka satai. Ini sate, daging panggang yang lazat. Pedas tetapi ketagihan. Makan tengah hari kami makan di sebuah restoran mamak. Khairul memanggang daging dan menunjukkan kepada semua orang cara makan. Kita balut daging dengan sayur-sayuran segar, bawang putih, celup dalam sos pedas manis, kemudian makan. Ibu bapa saya pada mulanya malu, tetapi kemudian sudah biasa. Ibu saya berkata, makan begini daging tidak terasa muak, malah segar. Sedap sungguh. Selepas makan, kami naik ke menara berkembar Petronas. Kami menaiki lift laju ke dek pemerhatian. Dari dalam lift, boleh melihat pemandangan seluruh bandar. Ayah saya melihat keluar, tidak terkata. Rupa-rupanya ada bandar sebesar ini. Bangunan-bangunan terbentang tanpa henti. Apabila tiba di dek pemerhatian, pemandangan seluruh Kuala Lumpur terbentang di hadapan mata. Pemandangan bandar 360 darjah, benar-benar sebuah karya agung. Sungai Klang berkelok-kelok melalui bandar. Bangunan-bangunan tinggi bersusun rapat. Ibu saya melihat pemandangan itu dan menitiskan air mata. "Jamila, kamu telah tinggal di tempat seperti ini? Benar-benar sebuah negara yang hebat." Pada waktu malam, kami pergi ke taman tepi Sungai Klang. Ketika itu adalah waktu matahari terbenam. Tepi sungai ramai orang tetapi tidak huru-hara. Orang berbasikal, orang berjoging, orang duduk berehat. Setiap orang menikmati ketenangan dengan cara mereka sendiri. Ayah saya kagum dengan tebing sungai yang dirancang bersih. Sungai besar mengalir di tengah-tengah bandar tetapi airnya bersih begini. Orang ramai bersenam, berbasikal, berjalan-jalan. Benar-benar sebuah negara maju. Disamarkan, kita tiada taman seperti ini. Adik-adik saya pula gembira berlari di sepanjang tebing sungai. Amir menjerit, "Kakak, tempat ini seronok sangat. Nanti saya pun nak tinggal di sini." Saya memeluk Amir dan berkata, "Jika kamu belajar bersungguh-sungguh, boleh." Kami memesan ayam goreng dan minuman, duduk makan di tepi sungai. Hidangan ayam goreng ala Malaysia sangat disukai oleh ibu bapa dan adik-adik saya. Ibu saya berkata, "Ini kali pertama saya makan ayam goreng yang rangup dan sedap begini, sosnya pun sedap." Lila bertanya, "Kakak, orang Malaysia selalu makan hidangan ini?" Saya mengangguk. "Ya, ayam goreng adalah hidangan yang sangat disukai oleh rakyat Malaysia." Apabila matahari terbenam sepenuhnya dan bandar menyala, pemandangan malam yang lebih indah muncul. Jambatan-jambatan yang merentasi, Sungai Klang bersinar terang dengan cahaya lampu. Bangunan-bangunan di tepi sungai juga berkilauan. Ibu bapa saya terdiam melihat pemandangan itu. Keesokan harinya, kami melawat Dataran Merdeka dan sebuah kawasan warisan lama. Saya mahu keluarga melihat budaya tradisional Malaysia. Melihat seni bina yang agung di Dataran Merdeka, ayah saya berkata, Malaysia juga mempunyai sejarah yang panjang, sungguh mengagumkan apabila mereka dapat memelihara bangunan yang begitu indah. Di kawasan warisan lama, kami menyewa baju kebaya, baju Melayu tradisional dan mengambil gambar. Ibu dan adik-adik saya sangat suka apabila memakai pakaian tradisional. Ibu saya berkata, "Baju ini ada persamaan dengan pakaian tradisional kita, ya, anggun dan cantik sungguh." Kami juga pergi ke pasar tradisional dan kedai teh untuk berehat. Ayah saya sangat suka suasana tenang kedai teh. Di tengah-tengah bandar moden seperti ini, tetapi ada ruang tradisional seperti ini. Orang Malaysia memelihara tradisi dengan sangat baik. Malam sebelum hari perkahwinan, Khairul datang ke rumah pengantin baru kami untuk bertemu ibu bapa secara rasmi.
Dia melakukan upacara salam hormat yang formal mengikut tradisi Malaysia, melutut dan tunduk hormat yang mendalam. Ayah, Ibu, saya berjanji akan membuat Jamila bahagia sepanjang hayat. Terima kasih Ayah Ibu kerana percaya kepada saya. Ayah saya memegang erat tangan Khairul, matanya berlinangan air mata, tangannya bergetar. Khairul, setahun yang lalu, saya meragui awak. Saya mempunyai prasangka terhadap lelaki Malaysia. Tetapi sekarang saya faham, awak benar-benar mencintai anak perempuan saya. Ayah saya menyambung, terima kasih kerana membawa kepada anak perempuan saya dunia yang stabil dan hebat seperti ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Saya tidak tahu ini adalah sebuah negara yang maju, selamat dan teratur. Jamila boleh hidup bahagia di sini. Sekarang saya berasa lega. Ibu saya juga menitiskan air mata. Khairul, tolong jaga anak perempuan Makcik ya. Mendapat menantu seperti awak adalah rahmat bagi keluarga Makcik. Pada mulanya, Makcik risau sangat, tetapi sekarang baru nampak Jamila telah bertemu dengan orang yang sangat baik. Awak adalah orang yang sangat baik. Saya menyaksikan adegan itu dan turut menangis. Itu adalah saat ibu bapa saya akhirnya benar-benar memahami dan memberkati pilihan saya. Setahun yang lalu, ibu bapa telah membantah dengan keras. Tetapi selepas melihat Malaysia dengan mata sendiri, mereka telah terbuka hati sepenuhnya. Ketulusan hati Khairul dan imej negara Malaysia telah menyentuh hati ibu bapa saya. Lila berbisik di telinga saya. Kakak, malam tadi ayah cakap dengan ibu, Jamila kita sungguh bertuah. Dapat tinggal di negara seperti ini adalah satu rahmat. Saya pun nak jadi macam kakak. Saya memeluk Lila dan berkata, kamu pun boleh asalkan berusaha. Perkahwinan kami sungguh indah. Ibu bapa dan saudara, mara dari Uzbekistan datang, keluarga dan rakan-rakan Khairul juga datang beramai-ramai. Dewan perkahwinan dihiasi dengan indah, semuanya sempurna. Saya memakai gaun perkahwinan putih bersama Khairul melangkah di atas pentas perkahwinan. Apabila muzik latar dimainkan, semua tetamu berdiri. Saya memegang lengan ayah, berjalan perlahan-lahan. Detik itu, semua kesukaran dan cabaran dalam hidup saya tiba-tiba datang. Kedai cenderamata disamarkan, persembahan di jalanan, hari-hari kemiskinan, pertemuan pertama dengan Khairul, tentangan ibu bapa. Dan sehingga kini, ayah saya menyerahkan tangan saya kepada Khairul dan berkata, tolong jaga anak perempuan saya. Khairul tunduk hormat yang mendalam dan menjawab, saya akan membuat dia bahagia sepanjang hayat. Saya tidak dapat menahan air mata. Itu adalah air mata kebahagiaan. Selepas ucapan juru nikah, kami bertukar ikrar. Saya membaca ikrar dalam bahasa Malaysia. Setahun yang lalu, itu adalah perkara yang saya tidak dapat bayangkan. Saya Jamila, dengan ini menerima Encik Khairul Azhar sebagai suami saya dan berjanji akan bersamanya melalui segala suka dan duka, senang dan susah. Suara saya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Selepas perkahwinan adalah majlis resepsi. Pengarah dan guru-guru dari syarikat juga datang. Pengarah mengucapkan tahniah kepada saya. Jamila, tahniah, hidup bahagia. Dan selepas ini, teruskan berusaha ya. Tak lama lagi ada berita baik. Selepas berkahwin, saya secara rasmi menumpukan sepenuh tenaga untuk mengejar impian nyanyian. Setiap hari saya berlatih vokal 8 jam di syarikat. Pembetulan sebutan bahasa Malaysia, teknik pernafasan, ekspresi emosi, hingga gaya pentas. Saya diajar dengan teratur. Saya berlatih seperti orang gila. Pukul 5 pagi saya bangun berlatih vokal. Dari pukul 9 pagi hingga 3 petang saya berlatih di syarikat. Pada sebelah petang saya belajar bahasa Malaysia. Malam pula berlatih tarian. Saya menyanyi sehingga larut malam. Letih tetapi saya gembira, kerana saya sedang melakukan perkara yang saya suka. Khairul sentiasa menyokong saya sepenuhnya. Dia bangun awal bersama saya, menyediakan sarapan. Jika saya pulang lewat, dia akan memasak makan malam terlebih dahulu. Apabila saya letih, dia mengurut saya. Apabila saya putus asa, dia memberi semangat. Jamila boleh buat. Saya percaya pada bakat awak. Setengah tahun kemudian peluang datang kepada saya. Saya berpeluang menyertai sebuah program pertandingan nyanyian balada kecil di sebuah stesen televisyen tempatan. Walaupun berskala kecil, tetapi bagi saya itu adalah peluang besar.
Walaupun bukan stesen kebangsaan, tetapi itu adalah saluran TV kabel yang mempunyai ramai penonton. Saya telah menyediakan sebuah persembahan yang unik, gabungan antara lagu rakyat Uzbekistan dan balada Malaysia. Separuh pertama adalah lagu rakyat Uzbekistan, separuh kedua bertukar kepada balada Malaysia. Pengubahan muzik juga sangat istimewa dengan bunyi alat muzik tradisional dutar sebagai latar belakang dan melodi balada Malaysia mula bergema. Pada hari siaran, saya risau sehingga tangan saya menggeletar. Di bilik menunggu saya bergumam menyanyi. Khairul menghantar mesej, Jamila boleh buat. Saya percaya pada bakat awak, saya akan menonton secara langsung di syarikat. Saya sayang awak. Melangkah ke atas pentas, saya memejamkan mata dan mula menyanyi. Suara saya memenuhi studio. Apabila menyanyikan bahagian lagu rakyat Uzbekistan, saya teringat tanah air, ibu bapa, adik-adik, langit biru Samarkand muncul di hadapan mata. Apabila bertukar kepada bahagian balada Malaysia, kenangan bersama Khairul datang. Pertemuan pertama, lagu di Syah-i Zinda, Saat-Saat Bahaya. Apabila lagu berakhir, juri dan penonton semua berdiri bertepuk tangan. Seorang juri berkata, "Sungguh sebuah persembahan yang menakjubkan." Jamila dari Uzbekistan tetapi dapat menyampaikan balada Malaysia dengan begitu menyentuh hati. Ini bukan sekadar lagu, tetapi adalah pertembungan budaya. Seorang lagi juri menambah, suara Jamila mempunyai ketulusan, bukan sahaja teknik yang baik, tetapi juga mengandungi hati. Penyanyi seperti ini sangat diperlukan untuk pasaran balada Malaysia. Saya tidak dapat menahan air mata, lagu saya telah diiktiraf sebegitu. Program itu telah menghasilkan impak yang lebih besar daripada yang dijangkakan. Video yang dimuat naik di YouTube telah mencapai lebih 1 juta tontonan dalam seminggu dan bahagian komen dipenuhi dengan kata-kata semangat. Orang Uzbekistan tetapi menyanyi balada sedap sangat, sungguh menyentuh hati, sokong penyanyi asing yang mencintai Malaysia. Jamila teruskan, seorang warga asing yang menghormati dan mencintai budaya Malaysia begini sungguh bernilai. Komen lain menulis, ini baru betul zaman globalisasi, kan? Budaya yang berbeza bertemu dan mencipta gabungan yang indah. Syarikat telah mencadangkan agar saya debut secara rasmi. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan album tunggal dengan konsep Wanita Uzbekistan mempromosikan balada Malaysia. Pengarah berkata, Jamila, sekarang baru betul-betul bermula. Mari kita sediakan lagu yang sangat bagus dan debut dengan cara yang bermaruah. Saya berasa seperti bermimpi. Seorang jurujual cenderamata di Samarkand seperti saya boleh debut sebagai penyanyi di Malaysia 1.5 tahun yang lalu. Itu adalah perkara yang saya tidak dapat bayangkan. Saya menelepon Khairul. Khairul, saya debut secara rasmi. Semua ini kerana awak. Khairul gembira berkata. Tahniah Jamila. Ah, tidak, sekarang istri saya. Kena panggil sayang kan? Sayang, tahniah ya. Sejak kali pertama saya dengar awak menyanyi, saya sudah tahu. Awak sangat istimewa. Lagu tema telah dicipta oleh seorang komposer terkenal dengan tajuk Rintihan Jauh di Rantau. Itu adalah lagu tentang kerinduan terhadap tanah air dan kerinduan terhadap orang tersayang. Sangat sesuai dengan kisah saya. Saya telah meletakkan semua perasaan saya dalam lagu itu. Penggambaran video muzik sangat istimewa. Kami juga mempunyai adegan penggambaran di Uzbekistan. Syarikat telah melabur kos untuk membuat penggambaran di Samarkand. Kami telah membuat penggambaran di dataran Rajasthan, kompleks makam Syah-i Zinda, dan juga di hadapan kedai cenderamata tempat saya pernah bekerja. Ibu bapa dan adik-adik saya juga muncul dalam MV sebagai tetamu. Itu adalah adegan keluarga berkumpul di meja makan. Ibu saya sangat malu berdiri di hadapan kamera, tetapi kerana saya, ibu dengan gembira bersetuju. Selepas selesai penggambaran, pengarah berkata, Jamila, keluarga awak kelihatan sangat hangat. Kami telah mendapat adegan yang sangat cantik. Apabila album tunggal pertama dikeluarkan, reaksi orang ramai sungguh meletus. Lagu itu telah memasuki carta muzik dan saya menerima jemputan untuk menyertai banyak program televisyen. Saya menyertai penggambaran dari program pagi hingga program malam. Setiap hari 3 atau 4 program. Saya hidup dalam hari-hari yang sibuk. Apabila menyertai sebuah talk show, pengacara bertanya,
Jamila, hidup Anda sebelum dan selepas datang ke Malaysia telah banyak berubah, kan? Saya menjawab dengan jujur. Ya, berubah sepenuhnya. Di Uzbekistan, susah untuk mendapat 20 sehari. Tetapi sekarang saya menerima bayaran yang setimpal dengan bakat saya. Pengacara bertanya lagi, apa yang paling Anda suka tentang Malaysia? Saya berfikir seketika lalu menjawab, peluang. Malaysia adalah sebuah negara yang memberikan peluang kepada mereka yang berbakat tanpa mengira latar belakang. Walaupun sebagai warga asing, saya tidak pernah didiskriminasi. Sebaliknya, saya mendapat lebih banyak sokongan. Pendapatan saya juga meningkat. Saya mendapat jumlah wang 20 kali ganda daripada gaji di Uzbekistan. Sebulan saya mendapat kira-kira RM15,000. Dengan wang itu, saya menghantar kepada ibu bapa di kampung RM4,000 setiap bulan untuk menampung kehidupan. Saya juga menghantar wang yuran sekolah untuk adik-adik. Ayah saya menelpon berkata, Jamila, ayah tidak sangka kamu akan berjaya begini. Ayah sangat bangga dengan kamu. Terima kasih kepada kamu. Keluarga kita hidup lebih baik. Lila juga boleh masuk universiti, adik-adik kamu juga boleh pergi kelas tambahan sekarang. Saya sambil menangis sambil menjawab, Ayah, saya hanya boleh buat sebanyak ini sahaja. Ibu saya pula pergi menunjuk-nunjuk kepada jiran-jiran di merata tempat. Adik perempuan Farida menelpon bercerita, Kakak, ibu asyik menunjuk-nunjuk kepada makcik-makcik jiran. Anak perempuan saya jadi penyanyi di Malaysia, malah keluar di TV lagi. Malaysia memang negara maju. Anak perempuan saya kahwin dengan orang Malaysia, jadi seluruh keluarga saya terselamat. Sekarang saya menganggap Malaysia sebagai tanah air kedua saya. Di sini, saya bukan sahaja bekerja untuk mencari rezeki, tetapi juga dapat mengembangkan bakat dan merealisasikan impian. Sistem profesional, peluang yang adil, dan budaya menghormati bakat di Malaysia telah membawa saya ke hari ini. Setahun selepas debut, saya berpeluang menyertai sebuah program muzik besar yang disiarkan di seluruh negara. Detik berdiri di atas pentas, saya gemetar tetapi juga penuh keyakinan. Saya telah menyampaikan lagu saya dengan sempurna. Selepas program berakhir, papan mesej penonton dipenuhi dengan kata-kata semangat. Seorang penonton telah menulis, melihat Jamila, saya dapat merasakan bahawa di Malaysia, asalkan ada kebolehan, boleh berjaya. Kewarganegaraan atau latar belakang tidak penting, tetapi bakat dan usaha. Terima kasih kepada orang seperti Jamila yang memilih Malaysia. Khairul sentiasa menjadi sokongan yang kukuh di sisi saya. Walaupun jadual sibuk, dia masih menjaga dan memberi semangat kepada saya. Jika saya pulang dari penggambaran lewat, dia akan balik kerja awal untuk menjemput saya. Apabila saya letih, dia menyuruh saya berehat di rumah. Apabila saya tidak sihat, dia membawa saya ke hospital. Kadang-kadang, saya teringat tentang kedai cenderamata di Samarkand setahun setengah yang lalu. Jika hari itu saya tidak bertemu Khairul, mungkin sekarang saya masih di sana. Menyanyi untuk mendapat beberapa ratus som tip setiap hari, hidup terumbang-ambing tanpa harapan untuk masa depan. Tetapi takdir telah membawa saya ke sini. Takdir telah menemukan saya dengan seseorang seperti malaikat yaitu Khairul dan membawa saya ke negara Malaysia. Peluang dan harapan yang Malaysia berikan kepada saya adalah hadiah berharga yang tidak dapat dibeli dengan wang. Sekarang saya mahu menjadi seorang penyanyi yang menggunakan suara saya untuk mempromosikan budaya indah Malaysia ke seluruh dunia. Saya mahu menjadi jambatan budaya antara Malaysia dan Uzbekistan. Itu adalah cara saya menyatakan rasa terima kasih kepada Khairul dan negara yang telah mempercayai dan menyokong saya. Baru-baru ini, saya menerima panggilan daripada Kedutaan Uzbekistan. Mereka menjemput saya membuat persembahan di sebuah acara pertukaran budaya antara Malaysia dan Uzbekistan. Saya dengan gembira menerima. Dapat menjadi jambatan antara dua negara adalah satu penghormatan besar. Persembahan itu dihadiri oleh duta besar kedua-dua negara. Saya telah menyanyikan kedua-dua lagu rakyat Uzbekistan dan balada Malaysia. Selepas persembahan, Duta Besar Uzbekistan berkata kepada saya, Jamila, kamu adalah kebanggaan negara kami. Terima kasih kerana aktif beroperasi di Malaysia dan mempromosikan imej Uzbekistan. Seorang pegawai dari pihak Malaysia juga berkata, Terima kasih kepada orang seperti Jamila,
hubungan antara Malaysia dan Uzbekistan semakin kukuh. Harap selepas ini kamu akan mempunyai lebih banyak aktiviti yang bermakna. Saya terharu sehingga menitiskan air mata. Tepat pada saat ini, saya benar-benar bahagia. Saya mempunyai suami yang menyayangi di sisi, dapat melakukan pekerjaan yang saya suka. Keluarga di kampung juga hidup bahagia, semuanya adalah berkat Khairul dan Malaysia. Kadang-kadang saya bertanya kepada Khairul, "Khairul, jika hari itu disamarkan, awak tidak mulakan perbualan dengan saya, bagaimana agaknya?" Khairul tersenyum dan menjawab, "Maka saya telah terlepas tuah terbesar dalam hidup saya. Bertemu dengan awak adalah pilihan terbaik dalam hidup saya." Saya juga fikir begitu. Bertemu Khairul adalah tuah terbesar dalam hidup saya dan datang ke negara Malaysia juga begitu. Di sini saya telah menemui impian, cinta, dan kebahagiaan. Saya berharap kisah saya akan menjadi harapan untuk sesiapa sahaja bahawa walaupun dalam keadaan apapun, jika tidak berputus asa dan sentiasa menuju ke arah impian, suatu hari nanti anda akan merealisasikannya. Bagaimana kisah hari ini? Jika anda rasa menarik, sila daftar, suka dan hidupkan notifikasi untuk mengikuti lebih banyak kisah lain. Sila sertai keahlian dan tekan butang terima kasih untuk menyebarkan kisah-kisah menyentuh hati ini kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana mendengar.